Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Bertemu lagi. Saya Syahidin bin Hamzah dalam program podcast Borak Santai SKB Rakyat Channel Peniaga Politika bersama peneman saya. Dan saya Siti Nur Azrin binti Aman. Temu lagi dalam podcast Borak Santai SKB. Alhamdulillah kita dapat bersua lagi pada kali ini. Yang sebelum ni partner saya sebelum ni bertukar-tukar. Jadi pada kali ini kembali kepada saya punya partner yang asal, iaitu Puan Azrin. Jadi kita Puan Azrin akan menyambut puasa tak lama lagi. Ya, kita dapat berpeluang lagi Alhamdulillah berjumpa Ramadan tahun ni. Kita harap orang kata kesihatan kita dapat dikekalkan sepanjang menyambut sepanjang bulan Ramadan. Jadi kena jagalah pemakanan, jangan makan banyak sangat sampai nak buat ibadat pun tak mampu. Tak larat. Tak larat kan. Jadi kena jaga jugalah kerana bulan Ramadan ni dia banyak mengajar lah. Betul. Kesihatan, dapat bekerja dengan kesabaran. Jadi kita perlu berbalik kepada kita punya fitrah lah. Okey, jadi apa kita nak bincang pada ni Azrin? Kita ni banyak benda-benda yang macam sebelum ni kita ada panggil tetamu daripada luar, dalam, dan kita cuba selang-seli lah. Betul. Kita cuba blendkan kita punya isu ataupun topik Kali ni kita rasa sangat bertuah tuan sebab topik yang kita akan pilih kali ni topik yang pernah kita bincangkan, tetapi hari ni kita pilih lebih meluas, berkalan gula global, dan kita bukan sekadar berdua saja dalam kita punya set, malah kita tetamu khas kita pertama sekali daripada industri, daripada pihak industri. Tu menunjukkan kata pihak industri pun support lah kita punya program ni, demi kita nak berkongsi maklumat dan juga info kepada semua pihak. Maksudnya kita berusaha untuk menyediakan input dan konten yang bukan sahaja dari perspektif kerajaan, tetapi juga dari perspektif pemain industri yang melibatkan barang-barang kawalan. Yalah, kerana kita perlu ada maklumat luar dan dalam supaya kita menjadi pengguna ataupun pendengar yang bijak lah. Betul. Kita tak nak nanti kita dengar satu pihak, tiba-tiba kita tak mau dengar lagi satu pihak, dan akhirnya kita akan buat satu keputusan yang tak bijak. Betul. Jadi that's why kami nak penonton-penonton rancangan Borak Santai SKB ni menjadi orang kata penonton yang bijak. Kerana kestabilan kedudukan barang kawalan, barang keperluan ni, penglibatan dan peranan industri ni kita tidak boleh nafikan. Tak boleh nafikan. Tanpa kerjasama mereka ni, government pun tak boleh nak buat betul Azrin. Polisi yang betul lah. Betul. Jadi tanpa membuang masa, kita menjemput, kita memperkenalkan lah kita punya tetamu khas yang kita datangkan khas, iaitu Tengku Haidar bin Tengku Ahmad, selaku Ketua Komersial Kumpulan MSM Malaysia. Selamat datang Tengku ke program podcast Borak Santai SKB. Terima kasih banyak tuan dan puan kerana menjemput saya lah. Bukan senang nak dapat Tengku ni. Betul. Tapi alhamdulillah, macam disebut tadi kan, kita cukup bertuah kerana kita dapat orang kata bersama Tengku ini yang memang cukup berpengalaman dalam industri gula di Malaysia dan juga gula global. Orang penting di syarikat. Jadi that's why hari ini kita cuba gali, cuba korek seberapa banyak yang dapat daripada Tengku untuk kita berkongsi lah benda ni dengan penonton di luar. Mengetahui aspek industri gula dari perspektif yang lebih besar lagi. Betul. Jadi mungkin Tengku tanpa membuang masa, mungkin boleh perkenalkan lebih lanjut tentang Tengku. Okey, terima kasih. So, yang pertama sekali, nama saya Tengku Haidar. Alright. Tengku Haidar bin Tengku Ahmad. Okey. So, jadi maknanya saya memulai kerjaya saya bukan dalam industri gula. Saya di Telekom Malaysia Berhad. So bidang yang sangat berbeza. So saya mulai kerjaya saya di sana. Sebelum saya orang kata masuk ke dalam industri gula ni lah. So saya mulai masuk dalam industri gula ni sejak tahun 2006 lah. 2006. Okey. Saya dah dalam servis masa tu. Azrin dalam servis tak? 2006 dah dalam servis. Jadi maksudnya Tengku dah ada dalam bidang gula ni 2006. Okey. Sebab sejak 2006. Lebih 20 tahun juga lebih kurang lah 18 tahun. 18 tahun lah. 18 tahun lah dalam industri gula ni. Jadi maknanya sekarang ni memang saya di MSM, tapi sebelum tu saya di Tradewinds ataupun sekarang ni dipanggil CSR. So pengalaman Tengku ni luas dalam industri pengeluaran gula ni lah. Dan jadi kita tak silap
tak silap lah, maksud tak silap pihak yang kita panggil ni menjemput orang yang sesuai lah untuk berkongsi tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan bekalan gula global. Jadi kita dengar tadi sebentar lalu tentang latar belakang Tengku. Jadi bila berbalik kepada MSM ni, mungkin ramai lah, saya tak pasti, mungkin makan gula tau, tetapi tak tahu bahawa di Malaysia ni ada syarikat-syarikat gula-gula lah. Tak pernah mendalam lagi. Tak pernah mendalam. Jadi yang selalu yang ni adalah MSM dan juga CSR lah, macam disebut tadi. Jadi Tengku sekarang berada di MSM. Mungkin boleh maklumkan perniagaan utama MSM ni, selain bergula mungkin ada lain perniagaan, ada tak? Setakat ni memang gula saja. Gula saja. Okey. Dan MSM ni ialah di dalam kumpulan Felda lah. Kumpulan Felda. Okey. Kumpulan Felda. Dan di mana MSM ni adalah anak syarikat Felda Global Venture ataupun Global Venture. FGV. Okey. So di bawah kumpulan Felda lah. Okey. MSM ni. So, kalau kita menyentuh pasal gula tadi kan, latar belakang MSM ni, of course daripada kilang yang mengeluarkan gula. Mungkin boleh Tengku sentuh sikitlah sejarah bagaimana gula dijadikan makanan ataupun penggunaan untuk manusia ni. Dia sebenarnya sejarah gula ni kalau diikutkan sejarahnya, dia bermula sejak kurun yang saya rasa mungkin, kalau tak silap saya lah, kurun ke-10 ataupun kurun ke-11 lagi. Lama dah sebenarnya. Dan asal-asalnya gula ni mulai diperdagangkan oleh pedagang-pedagang Arab asalnya. Okey. Jadi maknanya daripada tebu lah. Daripada tebu, dan prosesnya memang lebih mudah lah. Tapi waktu itu kita tak tahulah gula tu dalam bentuk macam mana, kita tak pastilah. Dia dalam bentuk kristal. Kristalnya bukan macam yang kita makan sekarang. Saiznya lain kan. Saiznya mungkin berbeza-beza lah. Mungkin ataupun warna pun kita tak tahulah. Sesuai dengan teknologi waktu itu lah. Tapi sekarang kalau kita tengok gula putih, bersih, jernih dan sebagainya lah kan, dalam bentuk hablo dan sebagainya. Maksudnya sejarah dia masuk ke Malaysia ni, dia industri gula ni dari segi kilang gula di Malaysia ni sebenarnya dulu ada banyak. Okey. So kita ada gula Perak, gula Negeri Sembilan. Gula Negeri Sembilan, okey. Negeri Sembilan ada. Kampung sini di mana? Dari Johor. Johor lah. Ada tak Johor tentu? Johor sekarang ada. Sekarang ada. Dulu tak ada. Dulu okey. So jadi kilang-kilang ni macam gula Perak, gula Negeri Sembilan dah tutup lah. Sebab dia ni kilang-kilang kecil. Dan dia lebih kepada bentuk macam mill lah. Dia bukannya refinery, dia mill. So dia ada ladang tebu dia dan dia proses. Dia tak hasilkan gula lah. Dia hasilkan gula tapi dalam kuantiti yang kecil. Dengar kita dari Perak, tahu tak negeri dia ada. Itulah sebelum ni kan. Jadi ini dan lagi satu Negeri Sembilan pun dulu ada kilang gula. Jadi itulah kadang benda-benda ni, fakta sejarah ni mungkin ramai yang tak tahu. Betul. Jadi that's why orang kata kita bawa Tengku yang datang sini berkongsi tentang sejarah ni. Sejarah ni bukanlah patut kita tahu tentang sejarah ni. Bila kita tahu sejarah ni, barulah kita boleh bentuk masa hadapan tu yang sebagaimana lah. Itu yang pentingnya subjek sejarah ni. Cuma satu, saya tak pastilah. Mungkin ada setengah yang mungkin mana-mana pihak, mungkin dia tak tahu dia makan gula tau. Tetapi tak tahu bahawa sumber gula yang dihasilkan tu daripada komoditi apa. Mungkin perlu diperjelaskan lah. Bahan tumbuhan ke? Kadang-kadang dia makan gula tapi dia tak tahu gula berasal daripada tumbuhan ini. Mungkin Tengku boleh penjelaskan. Begini kan, dia gula ni ada dua jenis gula. Gula dua jenis. Dia dibuat daripada dua jenis secara amnya lah. Secara amnya. So 80%, lebih kurang 80% daripada gula yang ada dalam dunia ni datangnya daripada tebu. 80%. Yes. Tebu yang biasa kita tengok tu ke? Lain. Itu tebu untuk tebu air tu. Tebu air tu. Tahu juga lah saya. Tebu macam-macam tebu Tebu yang biasanya kalau untuk gula ni dia lebih kecil dan dia lebih tinggi kandungan sukrosa dia. Sukrosanya. Dia air dia mungkin kurang, dia tak kalau ambil makan macam tu memang tak boleh lah. Memang susah nak gigit lah sebab dia lebih kecil. Keras lah. Lebih keras. Sebab tebu ni dia satu keluarga dengan rotan. Dia punya family. Ya. Jadi maksudnya rotan juga manis. dan dari segi tu 20% lagi datang daripada beet. Tumbuhan beet. Tumbuhan beet ni adalah dia macam sengkuang, tetapi dia besar.
dia besar, dia punya tumbuhan tu besar. Asal negara bit ni kat mana tu? Ini semua negara sejuk. Negara sejuk. Negara Tak sejuk jumpa lah kat Malaysia macam di Eropah, di Germany France, Ukraine, Rusia. Ini semua pengeluar. Di sana maksudnya ditanam secara besar-besaran untuk tujuan inilah. Untuk tujuan untuk hasil penghasilan gula. Jadi maksudnya di sana ni dia lebih kepada guna gula bit. Kalau gula tebu ni digunakan di sana, ada apa-apa, maksudnya dengan sejuk ni dia ada bagi apa-apa kesan tak? Tak ada. Tak ada lah sebenarnya. Boleh sebenarnya. Oh boleh. Dan sebenarnya sebab dia pengeluarannya dah 20%. Jadi ada dari masa ke semasa dia negara-negara yang bercuaca sejuk ni ada menggunakan gula daripada tebu juga. Ada juga. Ada juga. Tapi agak menarik lah tuan tadi sebab Tengku kata tadi daripada sejarah dulu banyak yang diperdagangkan ni daripada negara Arab. Tapi pengeluarannya banyak dari negara Eropah. Betul kan? Sebenarnya gini, bit tu cuma hanya 20% saja. Oh, 20%. 80% lagi daripada tebu. Jadi yang masa yang berbalik tadi yang disebut tadi negara Arab tadi, masa zaman itulah saya pun tak pastilah. Ada catatan sejarah yang mengatakan waktu itu pun memang daripada tebu ataupun daripada bit ataupun yang itu kebanyakannya kalau tak salah daripada tebu. Tebu juga. Bermaksudnya tebu ni dah lama banyak di negara-negara tersebut. Mungkin lah ditanam mungkin di negara Arab ketika itu mungkin lah. Mungkin skalanya berbeza. Skala beza kita tak pastilah kan. Tak macam hari ni lah. Tak macam hari ni lah. Mungkin lah ya. Jadi gula-gula maksud tebu yang Tengku sebutkan tadi ni memang tak dapat di Malaysia lah kan. Perlu di banyak di negara-negara yang Tengku dia sebutkan pada selepas tahun 1973. Jadi kita ada dua kilang gula yang menggunakan tebu di Malaysia ni. So satunya di Cuping Perlis. Saya rasa ramai yang tahu ladang di Cuping tu. Dan satu lagi di Padang Terak di Kedah. So ada dua. Sebabnya tujuannya kenapa ditanam di sana ada beberapa tujuan yang unik lah. Yang pertama sekali disebabkan faktor cuaca. Cuaca dia panas dan dia kering pada bulan-bulan tertentu. Sebab gula ni, tebu ni, dia kena waktu hujan dan waktu panas kering tu dia kena ada timing dia terkena. Baru tebu tu menjadi. Baru dia menjadi dapat gula yang baik. Gula yang baik lah. Betul. Dia kalau tempat yang hujan banyak, lepas tu panas tak menentu, dia tak kena. Tapi betul Tengku, kalau tebu biasa yang dibuat air tu pun dia tak boleh. Kalau katakan hujan banyak sangat, dia punya kandungan gula tu dia tak manis. Air tebu kita punya tak manis. Jadi apa yang betul lah yang apa yang Tengku sebut tadi ni, memang perlu panas, kering kan. Cuaca jadi tu menyumbang faktor utama lah. Tapi disebabkan macam sekarang ni, disebabkan faktor perubahan iklim dan sebagainya. Jadi beberapa tahun yang sebelum operasi penanaman tebu di Malaysia diberhentikan, kita dapat perhatikan bahawa dia punya penghasilan tebu tu merosot. Gula tu merosot. Maknanya kandungan gula tu semakin menurun. Kandungan gula dalam tebu di Malaysia maksudnya. Semakin menurun Semakin menurun. Maknanya dia punya penghasilan gula per ekar tu merosot. Beberapa sebab lah. Satu dari segi faktor iklim, perubahan iklim. So memang betul climate change lah orang kata sekarang memang berlaku. Satu lagi dia apa yang dipanggil soil exhaustion. Maknanya kandungan mineral dalam tanah tu dah habis lah. Lepas dah dekat 40 tahun kita tanam tebu saja. Dia kalau ikut sejarah penanaman tebu ataupun kilang yang wujud di, memang dah lama kan Tengku kan? Kilang tahun 60 something. Ya, kilang 60. Yang pertama di Malaysia refinery lah. Penapisan gula yang pertama adalah di MSM Prai lah. MSM Prai tu lah. Itu paling orang kata senior lah kilang. Refinery yang paling senior lah. Refinery yang paling senior lah. Tahun 64. Tahun 1964. Oh, kita belum ada time tu. Dia dah ada dulu. Dan kemudiannya diikuti oleh kilang CSR di Shah Alam pada tahun 65. Oh, dia dekat-dekat ya? Dia dekat-dekat. Okey. Lepas tu yang kilang gula di Cuping tu 1973. Dan kilang di Padang Terak 1974. Dia dua tu dekat-dekat, dua yang ni dekat-dekat. I see. Kalau macam nak tahulah sikit kan, apa kewujudan kilang-kilang pertama di Malaysia ni, adakah kerana masa tu dah ada industri memerlukan gula ke ataupun kerana apa faktor yang menyebabkan wujudnya kilang gula pertama yang terawal di negara kita? Dia macam contohnya model kilang gula yang ada di Malaysia ni, dia ada dua model sebenarnya. So satu dia panggil integrated.
model integrated lah. Semua ada lah. Semua ada lah. Daripada Dia ladang. ada ladang tebu sehinggalah ke dia tu. punya Membungkus. gula dan industri hiliran dia sekali. Oh. So itu integrated. Alright, Ya. okay. Lengkap lah. Lengkap. So macam di Malaysia ni, model yang kita ada di Malaysia ni adalah dipanggil destination refinery Destination refinery. ataupun nama lainnya standalone refinery lah. Okay. Tujuan diadakan destination refinery atau standalone refinery ni adalah kilang gula yang dia maknanya dia serve di kawasan dia, negara dia. Oh, dia tak keluar daripada tu lah. Cuma fokusnya pada Negara dia tempat sendiri. tempat dia sendiri Okay. dan lebihan baru dia dikeluarkan. Oh, dia untuk kegunaan domestik ya. Itu priority dia. Priority dia. Sebab tujuan dia untuk memberi kestabilan bekalan lah. Okay. Apa tadi destination tadi? Destination refinery. Destination refinery. Itu perlu ini satu terma yang baru kita dengar, benda baru yang perlu kita faham dalam industri gula lah. So, tujuan utama dia untuk memberi kestabilan bekalan. Kestabilan bekalan. Kestabilan itu fungsi bekalan utama di dia. tempat Di negara tu negara tersebut lah. Contoh-contoh macam yang ada destination refinery ni, contoh di Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi pun sebab dia tak ada tebu, dia Okay. tak ada bit. Okay. Tapi dia ada destination refinery macam kita. Oh. So dia nak beri kestabilan bekalan pada Maksudnya negara dia import raw sugar daripada luar lah. Betul, dia import gula mentah daripada luar Okay. dan diproses untuk penggunaan Okey. jabatan dia. Okay, faham. Itu membawa kita ke soalan pasal gula mentah tu. Gula mentah lah. Kita nak tengok daripada sumber mana, negara mana ni. Kita duk makan tapi kita tak tahu kan dekat bungkusan tu ataupun dekat tu bukan ada tulis made in apa berasal daripada mana kan. Jadi daripada mana, negara mana tunggu yang kita ambil gula mentah ni. Pasal sekarang ni macam dimaklumkan tadi lah. Kita destination refinery. Pasal sekarang ni kita ladang tebu dah Tak ada. tak ada dah. Tak ada dah. Jadi terpaksa kita ambil Mana gula mentah sumber dia? daripada sumber negara mana tu. So jadi dari segi bekalan gula mentah Ya. secara global ya. Ya. Brazil ni dia membekalkan sehingga 70% daripada gula yang 70% diperdagangkan dalam dunia ni. Tinggi ya. 70% gula yang diperdagangkan Dia yang berdagangkan di satu dunia dalam ni. satu dunia ni. Okay. Walaupun macam contohnya India pun dia mengeluarkan gula yang banyak. Okey. India ni pengeluaran gula dia lebih kurang pada tahap 29 ke 30 juta tan setahun. Okey. Pengeluaran dia sendiri. Okey. Tapi disebabkan penggunaan dia sendiri pun tinggi sebab populasi dia lah 1.4 Besar bilion. kan? 1.4 bilion penduduk dia. Ha. Jadi dia bila dia ada lebih daripada 30 juta baru dia akan mula ekspor. ekspor. Sebab eksportan ni bergantung kepada lebihan. Lebihan yang dia ada. Tapi macam Brazil tadi memang dia 70% tadi memang dia ekspor lah. Memang Brazil tu memang negara tu memang dari segi design dia tu Design memang untuk ekspor. memang untuk ekspor. Rakyat dia makan gula tak banyak kot tu. Rakyat dia makan banyak tapi disebabkan pengeluaran dia Besar banyak. sangat lah Memang besar. maksudnya. Memang besar dalam skala yang besar Pengeluaran ni. dia Memang lebih besar skala yang daripada sangat penggunaan besar. domestik. Kalau di Brazil tu kawasan mana? Kalau kita tengok peta Brazil kan. Ya. Yalah hutan Amazon kan memang kita kan. Tapi di kawasan mana yang penanaman gula tu dipusatkan? Dia kawasan yang orang kata kawasan gula ni yang paling banyak Ya. dipanggil Center South. Center South. Center South Okay. maknanya dia pelabuhan yang gula tu Okay. akan dikeluarkan. Okey. Dia panggil pelabuhan Santos. Pelabuhan Santos. Bola ni macam ada kelab Santos tu, kelab bola ni. Dia ada dua pelabuhan. Satu ni di Center South ni Okey. dia akan keluar melalui pelabuhan Santos. Okey. Pelabuhan Santos ni orang kata macam pelabuhan gula lah. Memang khas untuk pengeksportan gula lah. Dia kebanyakan gula dia memang keluar dari Santos. Oh. Dia ada satu lagi pelabuhan di selatan sikit. Dia panggil pelabuhan Paranagua. So itu pelabuhan tu dia lebih kecil lah sebab dia waktu dia buat apa dia harvest gula tu dia lain sikit. Jadi maknanya ada bulan-bulan tertentu banyak yang keluar daripada Santos. Bulan-bulan tertentu banyak yang akan Paranagua pula dia akan dieksporkan. Maksudnya cuaca yang tadi macam disebut tadi kan macam di Perlis kan di Padang Terap sebelum ni kan. Ya. Cuaca panas. Jadi maksudnya di Brazil pun ataupun di tempat yang di Brazil tu memang cuaca sesuai lah. Cuaca panas. Betul, cuaca Panas. dia memang sesuai. Bagi Sesuai. keperluan penanaman tebu memang dia sesuai sepanjang tahun lah. Dia sesuai. Dia sebenarnya dia ada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey. So waktu harvest tu berbeza. Dia terbalik. Dia terbalik. Contohnya kalau negara-negara di hemisfera utara, maknanya khatulistiwa Khatulistiwa ke atas. okey atas. Contohnya macam Malaysia, Thailand semua ni, India. So waktu dia nak dia panggil harvesting period ni Okey. adalah daripada biasanya dalam
bulan Disember, hujung November, Disember sehingga April. Okey. So itu waktu dia akan harvest, dia buat penuaian lah. Waktu tu maksudnya hujan memang agak sikit lah. Hujan dia dah kering. Dia sebelum dia kering, sebelum dia musim kering tu dia kena hujan. Dia kena hujan dulu. Hujan. Lepas tu start musim panas. Musim panas. Time tu dia akan harvest. Sesuai. Time tu dia akan harvest. Dan dia bila hemisfera selatan pula di bawah khatulistiwa macam di Brazil, dia terbalik. Dia maknanya dia akan start mulai harvesting dia dalam mungkin April, Mei dia akan mula harvest sehingga Oktober. So dia terbalik sebab dia kat bawah dia terbalik dari segi maksudnya dalam pengeluar dan negara pengeluar ni antara ada Brazil yang utama dan Thailand. Dia sebenarnya dari segi share market pengeluaran sebenarnya pengeluaran yang terbesar Brazil. Sorry, maksud pengeksport lah. Pengeksport gula. Yang pertama is Brazil. Yang kedua adalah India bila dia ada kelebihan. Dan Thailand. Kalau India ni kalau dia boleh nombor 2, kadang-kadang Thailand boleh nombor 2. Dia bersaing. Dia bersaing Tapi dari segi dia punya jurang dia besar. Kalau Brazil dalam setahun tu dia lebih kurang dalam 30 juta tan dia boleh keluarkan. Tinggi. Jadi memang tak ada siapa boleh challenge dia lah. Tak ada siapa boleh challenge dia. Maksudnya di peringkat Malaysia pula sumber ni bagaimana kita memilih dan bagaimana kita membeli gula mentah ni? Dia di macam pengilang gula di Malaysia ni, macam contohnya di MSM dan CSR, biasanya kita akan menggunakan cara pembelian yang dipanggil Omnibus. Omnibus ni satu maknanya istilah yang baru ni. Sebab maknanya Omni ni makna banyak sumber, banyak negara. Mana kita tak hadkan daripada satu negara saja. Contohnya kadang-kadang macam ini melalui pengalaman kami lah. Ada masa dari setengah-setengah negara tu cuaca tak berapa nak elok. Jadi ada masalah dia mempengaruhi lah kualiti, mempengaruhi banyak mana dia boleh dapat, tebu dia dapat. Jadi maknanya mungkin kalau kita rely kat satu negara tu mungkin tak dapat. Takkan dapat. So jadi bila konsep omnibus ni kita boleh ambil dari negara lain. Untuk bekalan gula mentah. Jadi negara-negara lain ni termasuklah Afrika Selatan, Guatemala, mungkin Mexico, mungkin Australia. Omnibus ni siapa yang menggerakkan? Maksudnya dia konsep ke? Dia maknanya maksudnya dia cara pembelian. Cara pembelian secara omnibus. Omnibus ni maksudnya diterima seantero dunia lah. Maksudnya isu terminologi yang satu dunia lah. Kalau masuk dalam industri gula ni sebut omnibus ni, dia tahulah mana mati. Saya ingatkan omnibus, lu naik bas tu omnibus, ada syarikat omnibus. Jadi ini satu terma yang mungkin penonton boleh dengar, boleh dapat ni lah. Sejarah bagaimana kita dapat sumber gula dan sebagainya. Itulah sekarang ni macam mana trend sekarang ni gula dari segi gula mentah sekarang ni macam mana agak dari segi, dan juga mungkin bekalan ni adakah ada turun ada naik kan, macam mana sekarang ni? Dia pada trend yang kita nampak, yang kami nampak sebab dan tim kami memang kita ada tim yang memang dedicated lah untuk nak tengok pasaran gula ni, pasaran dan bekalan. Sebab memang tim lah. Memang fokus dan kita buat analisis dan sebagainya lah. Dan dia sentiasa berhubung dengan daripada negara-negara luar. Kita tengok macam mana pembelian, trend dan sebagainya. Dia apa asas, maksudnya macam contoh kita main saham ni kan, dia adalah bursa saham ataupun macam dari segi gula ni ada apa yang sebagai asas kita nak tengok tu? Gula ni tuan, dia sebenarnya ada satu industri yang sangat telus kalau nak diikutkan. Sebab dia satu dunia. Dia untuk gula mentah dia akan tengok pada dipanggil ni New York number 11. New York nombor 11. Counter nombor 11. Counter nombor 11. Sebenarnya dia panggil ICE. Dia panggil Intercontinental Exchange. Intercontinental Exchange ni sebenarnya dia macam pasaran komoditi yang duduknya dia di New York. New York lah. Jadi maknanya untuk harga gula mentah yang harga asas ni satu dunia akan tengok New York 11 tadi lah. New York 11 ni counter nombor 11 lah ya. Counter nombor 11. Dia counter nombor 11 ni untuk global. Kalau untuk Amerika dia akan pakai counter nombor 16 untuk US saja. US saja. Oh, dia ada spesifik counter yang untuk
tentang gula ni lah. Ini satu lagi fakta yang perlu kita tahu lah. Dan aspek penentuan harga global tu macam Tengku sebut tadi, telus. Memang Tidak telus. ada benda yang boleh diselindung pasal ialah boleh tengok. Sehingga public pun boleh tengok kan. Boleh melalui Dia punya internet. turun naik tu kan. Boleh. itu harga gula mentah Harga lah. gula mentah. Harga gula mentah ya. Dan Jadi dia komponen ni pun sangat telus juga sebenarnya. Dia gula mentah. Lepas tu harga kapal. harga kapal. Freight ataupun freight. Boleh tengok dalam tu. Freight dia kena rujuk kepada kaunter yang lain pula lah. Kantor lain lah. Ya. Freight charge ni harga kapal ni dia bergantung kepada syarikat perkapalan ke ataupun kita boleh tengok secara average supaya orang limit atau sebagainya tahu harga-harga pasaran. Dia sebenarnya harga kapal ni sebenarnya dia pun diperdagangkan juga. Dia macam dia ada kaunter juga. Dia perkhidmatan macam perkhidmatan. Sebab dia dari segi rujukan tu kebanyakannya kita akan merujuk kepada BDI dipanggil Baltic Dry Index. So BDI ni Baltic Dry Index ni sebenarnya Baltic Dry Index. Sebab dia bukannya harga yang sebagai harga benchmark sajalah. Jadi segi penawaran dan penawaran bekalan untuk servis tu banyak tak banyak lah. Dia contohnya begini. Waktu Olimpik di mana itu? Di mana tu? Di China dah yang dulu lah waktu tu sebelum yang latest ni lah bukan yang mana yang dulu lah disebabkan banyak pembangunan yang akan diadakan di sana, maknanya dia nak buka stadium di China stadium baru nak buat penempatan ni. Jadi banyak kapal-kapal yang kapal-kapal bulk ni dia nak buat bahan-bahan besi bahan apa ke sana, jadi penawaran kapal tu dah kurang. Semua dah booking untuk pergi ke bahan sana ke sana. Jadi dari segi penawaran tu, bila penawaran dah kurang sebab semua orang dah ambil, jadi permintaan tinggi, jadi harga akan naik. Jadi waktu tu kalau ingat saya, freight melebihi $70-80 satu tan. Satu tan Kalau dalam keadaan biasa? Dalam keadaan biasa, biasanya dalam $20-25 satu tan. Meningkat sekali ganda tu. Maksudnya contoh waktu nak buat Olimpik China tu, contoh yang Tengku mendapat waktu tu, harga gula meningkat disebabkan permintaan kapal yang meningkat tu kan? Dia sebab komponen gula tu gula mentah dan freight tu ada sekali. Tak boleh nak lari. Sebab harga yang kita tengok di New York 11 ke mana tu, harga tu masih di negara asal. Mana belum dibawa lagi. Jadi itulah dia kesan orang kata faktor-faktor lain pun turut mempengaruhi harga gula mentah dunia lah. Boleh saya katakan sebegitulah. Jadi bukan hanya disebabkan oleh gula tu saja, tapi ada isu-isu lain, freight kan, apa lagi kan. Dan mungkinlah waktu ingat masa pandemik COVID itu hari pun saya turut mempengaruhi tu. Kan? Dan dia ada juga masa-masanya bila freight ni naik, bila kapal-kapal dah ramai dah banyak yang dah uzur. Bila kapal dia uzur, dia orang panggil dia decommissionkan kapal tu. So dia rehatkan kapal tu dan kapal baru kena masuk. Jadi mungkin peralihan tu pun mungkin akan beri kesan dan impak. Dan sekarang ni banyak pula dia ada banyak orang kata keperluan dari segi environment. Jadi kapal-kapal yang lama ni dia mengeluarkan apa asap ke yang benda-benda yang toksik, pencemaran apa semua ni. Jadi kapal-kapal baru lebih efisien, lebih orang kata environment friendly lah. Jadi keperluan tu pun ada juga nanti yang kita akan tengok dalam beberapa tahun ni. Tengku just nak sekadar nak dapat input lah. Kalau negara-negara lain macam Tengku sebut tadi, India, sekiranya dia tiada lebihan dan tak nak mengeksport ataupun Thailand sebagainya, adakah dia juga mempengaruhi trend harga? Betul kan, dia akan. Sebab contohnya macam sekarang ni, jadi sebagai konsensus dalam pasaran global tahun ni, apa yang kita jangkakan untuk tahun 2024 ni akan terdapat defisit dari segi penawaran availability of gula ni lebih kurang 5 juta tan. 5 juta tan. Disebabkan India dia dah tak ekspor. India dah tak ekspor. Disebabkan dia pun mungkin ada isu dalaman dia kan untuk penggunaan dia sendiri saja, dan dia dah keluarkan export ban. Export ban. Dan di Thailand pula dia dari segi dia punya pengeluaran pun menurun disebabkan faktor cuaca dan sebagainya. Faktor cuaca sekarang ni memang mempengaruhi banyak perkara lah. Climate change dan sebagainya. Dan kita tengok macam di Amerika juga, di US
dia punya pengeluaran pun menurun. Menurun juga. Jadi bila pengeluaran dia menurun, jadi negara-negara di Central America, contohnya yang mengeksport gula, macam di Mexico, di Guatemala, dan negara-negara ni yang pada kebiasaannya mengeksport, tetapi kali ni dia akan mengeksport ke Amerika. Dia akan mengeksport ke US. Yalah, mungkin satu orang kata tarikan dari segi harga mungkin ditawarkan lebih mahal, jadi dia pergilah. Ini itu normal lah dalam perniagaan kan. Sistem ekonomi sistem ekonomi yang sebegitu. Cuma mungkin Tengku boleh share sedikit lah tentang orang kata proses pengeluaran tu. Gula mentah mungkin ramai yang tak tahu. Yalah, kita sebagai pengguna biasa ni tengok gula putih lah kan, tapi yang datang ni gula mentah. Yalah, mungkin warna kita boleh bayangkan warna sebagaimana, dan akhirnya diproses tu. Jadi macam mana tu? Berapa banyak dia proses sehingga menjadikan gula yang putih bersih yang kita tengok sekarang ni lah. Sebenarnya kalau ikutkan gula ni kita tengok macam satu produk yang mudah aje. Gula is gula lah. Gula is gula. Tetapi gula ni sebenarnya prosesnya banyak. So daripada sebab gula mentah ni, raw sugar yang datang daripada Brazil ke mana negara luar ni, sebenarnya gula tu kotor. Gula kotor. Walaupun kita sekali tengok nampak macam pasir. Macam pasir tepi jalan. Tetapi dia ada kandungan sukros dia apa semua. Jadi maknanya dan bahan-bahan asing pun banyak. Jadi benda tu bukan datang boleh makan tu kan. Bukan boleh makan terus lah. Dia bukan tak selesai jadi makan lagi. Jadi maknanya bila kita dapat produk tu, yang pertama sekali kita akan cuci dia. So kita panggil macam centrifugal ni macam mesin basuh lah. So kita buang benda asing dulu lah. Dia pusing tu, dan kita tembak air untuk buang bahan asing. Proses yang pertama lah. Dan selepas tu baru kita akan cairkan gula tu. Bila cair dalam bentuk liquid lah. So jadi bila kita dah cairkan, benda tu yang kita akan start buat. Kita akan campur sirap dengan lime juice. Wah, macam lime juice minum kat kafe ni. Tapi bukan itulah. Jangan salah faham itu penonton. Lime juice ni sebenarnya dia macam batu kapur tu. Bukan lime tu. Bukan limau tu. Jangan salah faham. Bukan TOI limestone lah kan. Bukan limestone. Yes. Dan lepas tu bila yang selepas dilalukan proses tu, memang dari segi kotoran-kotoran tu dan dia lebih jernih lah sebab kita dah bersihkan dia. Tetapi dia akan melalui satu proses. Yang ini menarik. Proses ini kita akan ada beberapa cara. Kalau kilang-kilang yang lebih lama, design yang lama, dia akan menggunakan sulfur. Design yang lama. Kilang-kilang lama macam dulu di Cuping, kilang di Cuping, kilang di Padang Terap dia menggunakan sulfur. Lepas tu kilang-kilang macam di Prai, kilang di CSR di Shah Alam, dia menggunakan ion exchange. Ion exchange ni dia kita pakai resin. Resin tu dia ada charge negatif dan charge positif. Ini kimia sikit lah. Ada kimia sikit lah. Jadi bila kotoran tu biasanya charge negatif, jadi resin ni dia akan tarik coloran tu untuk lekat pada resin tu. Jadi bila cair tu dilalukan melalui resin tu, dan bila dia keluar tu kotoran semua lekat dekat resin. Tarik kotoran tu keluar. Betul. So kilang-kilang dia macam besi magnet dia tarik charge negatif dan charge positif. So MSM Pride dan CSR di Shah Alam menggunakan konsep yang inilah. Cara gini. Ini teknologi yang terkini lah. Tak terkini sangat. Lepas tu yang sekarang ni ada satu lagi proses yang kita pakai, dia panggil activated carbon, granulated activated carbon. Ini kilang MSM Johor menggunakan kilang baru tu dia menggunakan GAC ni lah, granulated activated carbon. Dia pakai carbon. Tujuan pembersihan yang sama lah. Tujuan sama. Dan carbon ni dia lebih efektif daripada yang lain-lain tu. Maksudnya kalau kotoran tu dia absorb sampai ke tahap yang mungkin yang ni lah. Semaksimum yang boleh mungkin. Dan cuma satu je. Yang activated carbon ni, kalau macam di MSM Johor, memang kita menggunakan activated carbon yang halal. Sebab activated carbon ni ada yang tak halal. Hasil dari mana tu? Yang ini banyak orang tak tahu. Contohnya macam di setengah-setengah negara, activated carbon tu dia menggunakan tulang punca. Tulang haiwan. Jadi benda tu kalau nak diikut sebenarnya dia dari segi halal tu. Ya, kehalalan tu perlu kena tengok balik lah. So jadi macam itu lebih murah lah kan, dia sebab dia pakai tulang haiwan ni. Tulang haiwan ni lebih murah. Tapi dia carbon,
dan dia lebih murah berbanding Tapi itulah penonton jangan risaulah, yang kita makan tu di Malaysia ni don't worry lah, itu disahkan halal. Yang halal lah yang kita pakai sekarang. Yang dibuat tu jangan pula bila dengar ni ni jangan ragu lah, jangan ragu. Kalau gula di Malaysia ni semuanya Malaysia, halal 100%. InsyaAllah 100% halal. Supaya kita bawa masuk topik ni ke santai supaya kita tak nafikan ada kerisauan di luar sana yang bercakap juga isu barang yang digunakan dalam proses ni. Okey, seterusnya Tengku, selepas menggunakan granulate lepas dia pakai proses granulated carbon tu, granulated activated carbon, ataupun kalau setengah kilang guna ion exchange, maknanya cecair tu lebih jernih lah. So lepas jernih tu baru kita mula crystallizekan balik. Kita start untuk crystalkan dia balik. Jadi kita ada anak gula yang kita masukkan. Dia panggil kita panggil macam seeding lah. Jadi anak gula tu, jadi bila kita akan didihkan dia dalam vacuum, jadi kita akan besarkan kristal dia mengikut saiz yang kita perlukan lah. Jadi kita boleh orang kata bentuk lah, nak saiz besar, nak kecil dan sebagainya. Itu kita ada gula kasar, gula halus, gula kasta. Maksudnya di peringkat tu yang ada gula perang juga ke, ataupun itu gula jernih, gula yang putih ni? Putih saja. Dia sebenarnya gula perang tu sebenarnya memang gula tu masih gula yang refine, gula yang ditapis. Cuma perbezaannya dia ada molasses lagi dalamnya. Sebab bila kandungan yang warna coklat, gula warna perang tu, yang kita macam gula mentah tu, dia ada kandungan molasses. Molasses ni adalah dia macam, biasanya dia macam kalau kita dah ekstrak molasses ni, dia cecair likat berwarna coklat kehitaman. Jadi maksud itu yang tak ditarik keluar lagi lah. Itu maknanya dia tak tarik habis keluar. Tak tarik habis lah. Itu yang jadi gula perang tu. Itu kita ada gula perang. Jadi kalau gula putih tu maksudnya yang warna yang keperangan tadi ni telah ditarik keluar habis lah. Dia dah bersih habis. Itu lah. dia jadi gula putih. Kalau molasses ni maknanya tak ditarik habis. Gula perang ni adalah gula yang sebelum dia jadi putih. Dia dalam proses nak jadi putih. Yang masih ada molasses tadi. Ada, betul. Alright, itu molasses dah. Dengar lagi ni istilah-istilah yang mungkin yang kita dengar dalam program Borak Santai ni, molasses ini baru molasses. Dan satu lagi yang mungkin penonton nak tahu, yang sebutan ICAMSA ni. ICAMSA ni apa sebenarnya? ICUMSA. ICAMSA ni biasa orang panggil ICAMSA ni sebenarnya dia ni satu akronim. Dia adalah akronim untuk International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. So panjang nama dia. Jadi memang kalau nak sebut hari-hari tak tersebut. So panjang sangat. Jadi kita pendekkan ICAMSA lah. Jadi industri gula di dunia ni memang gunakan itu sebagai rujukan standard lah lebih kurang. Standard. Jadi maknanya ICAMSA ni lagi tinggi nombornya. Contohnya macam kalau gula perang contohnya. Gula perang mungkin ICAMSA 300. Lagi tinggi lah. Lagi tinggi. Kan gula yang kita makan di Malaysia ni macam gula untuk consumer ni, dia biasanya dia sehingga ICAMSA 150. Itu yang gula yang kita biasa pakai ni. Sampai 150 lah. Itu bacaan yang memang yang ICAMSA sebagai rujukan lah. Maksudnya penetapan bacaan ICAMSA ni ditetapkan oleh institut ni lah. Dia sebenarnya dia ada, dia panggil refractometer. Actually sebenarnya nak baca ICAMSA ni. Dia ada mesin dia boleh baca ICAMSA gula tu banyak mana. So, dia biasanya dalam lab lah. Dalam lab kita boleh test. Tengok ICAMSA berapa. Contoh gula mentah. Macam gula mentah ni pula, kalau katalah gula mentah yang bagus pada kami ni, pada refinery ni adalah gula mentah yang ICAMSA 1000 ke bawah. 1000 ke bawah. Jadi maksudnya test dulu lah. Test dulu yang ataupun sebelum beli ke ataupun dah sampai tu kita test kan macam mana tu? Biasanya masa sebelum kapal gula mentah tu belayar dah test dulu. Bila sampai pun kita akan test lagi sekali. Sebab dia contohnya bila untuk gula mentah ni, bila disimpan lama, dia color warna dia akan naik, ICAMSA dia akan naik lagi. Kalau gula lama, stok lama contohnya. Jadi tak boleh simpan lama lah maksudnya. Dia kalau gula mentah ni dia tak boleh simpan lama disebabkan bila dia simpan lama ada dua perkara yang boleh berlaku lah. Satu disebabkan oksidasi, oxidation, dan juga satu ni dia akan mula untuk fermentize. Dia proses penapaian tu dah mula. Gula mentah sebab gula mentah ni dia acidic. Dia tak macam gula yang dah proses. Dia ada acidic. So dia akan proses penapaian tu dah mula dah. Jadi bila tu dia akan jadi gelap.
Jadi that's why kena cepat lah proses untuk jadi, jadikan gula putih tu kan. Biasanya kalau gula mentah ni kita tak simpan lebih 6 bulan lah pada kebiasaannya. Okey. Maksudnya sampai daripada kita terima tak lebih 6 bulan dah terus proses lah. Dari segi itu, disebabkan tu jadi kita punya dari segi perancangan tu kena buat betul-betul lah perancangan tu. Okey, sekarang ni kita bertanya tentang bekalan gula lah di Malaysia ni. Cukup tak cukup Tengku? Ini selalu soalan popular lah. Jadi cukup kan macam sekarang pun kita nak menyambut perayaan dan sebagainya kan. Betul. Di Malaysia ni banyak perayaan Tengku. Betul. Jadi ada 6 perayaan besar. Jadi cukup tak cukup ni nak buat kuih ni? Memang cukup. InsyaAllah cukup. InsyaAllah cukup. Jadi itulah penonton-penonton yang memang ini jaminan yang boleh dibagi oleh pihak industri sendiri dan juga oleh pihak KPDN lah. Kita akan pastikan bekalan tu cukup untuk kegunaan rakyat kita lah. Jangan bimbang, jangan panik lah. Itu yang penting yang kami harapkan sangat. Jangan panik, risau. Don't worry. Setakat ni insyaAllah. Cuma nak tambah, mengurangkan kerisauan pengguna lah kan. Kita sebagai rakyat biasa akan menggunakan gula pasir bertapis. Cuma nak tahu juga sektor industri ni biasanya dia akan membeli kategori gula yang sama ke ataupun ada jenis gula lain? Dia sebenarnya bergantung pada industri, bergantung pada produk yang nak dihasilkan. Sebab gula ni berbeza-beza. Ada contohnya setengah-setengah industri, contohnya dia menggunakan gula yang lebih jernih. Maknanya kualiti ni lebih tinggi. Kualiti lebih tinggi. So maknanya Akamsa macam setengah-setengah, macam contohnya Coca-Cola sebagai contoh. Coca-Cola punya spesifikasi tu adalah sangat tinggi sebenarnya. Memang spek dia tu memang tinggi lah. Itu maksudnya kehendak daripada pelanggan sendirilah. Iaitu berdasarkan dia punya keperluan dia lah. Bermaksudnya pihak pengilang boleh buat apa yang dikehendaki oleh pihak macam pelanggan tadi lah. Maksudnya keperluan daripada sektor pembuatan industri makanan ni tidak menjejaskan lah keberadaan bekalan gula yang keperluan rakyat biasa ni. Dia memang tidak akan menjejaskan lah kan? Dia tidak menjejaskan sebab dari segi pengeluaran gula, penghilangan gula ni kita memang dah asing-asing dah lah. Dia punya segmen tu dah asing. Yang ini untuk kilang sekian-sekian, penggunaan sekian-sekian dan begini. Mungkin Nestle dia ada keperluan dia begitu, specification yang berbeza dan sebagainya. Jadi sekarang ni cuma mungkin soalan terakhir lah. Betul. Disebabkan di masa yang tak mengizinkan aku banyak ni orang kata kalau nak banyak lagi nak tanya ni. Seronok sebenarnya tu banyak perkara yang kita baru tahu. Benda yang simple tapi sebenarnya banyak benda yang sejarah dia kan, jadi banyak benda tapi sebenarnya. Okey, way forward lah industri gula ni. Apa Tengku punya ni lah sebagai orang kata one of dia punya orang kata apa yang terbabit secara langsung dalam industri gula di Malaysia ni. Ada way forward untuk ini? Ada sebenarnya. Jadi perkara ni pun seperti yang saya pernah bicarakan lah sebab pada tahun 2018. Sebab di Ho Chi Minh City, sebab saya 2018 tu saya dipanggil sebagai speaker dan panelis untuk sugar conference sugar conference di Ho Chi Minh City, Vietnam. Jadi perkara yang sama dibangkitkan. Jadi yang kami nampak dari segi way forward ni, gula ni sebab dia tergolong pada dua, sama ada penggunaan consumer secara terus ataupun sebagai bahan industri, bahan feedstock untuk industri. Jadi bila yang kita nampak yang kami dah mula masuk ni ada menceburi adalah dia dipanggil premix. Produk premix. Produk tu premix. Para campur. Dia macam pra-campur. Jadi maknanya dia boleh campur dengan sebut koko, dia boleh campur mana gula dan sebut koko dicampur sekali. Bukan semata-mata gula. Bukan gula semata-mata. Jadi maknanya bila pengguna-pengguna industri ni dia ambil bahan ni, dia terus boleh pakai. Dia campur. Jadi kilang coklat contohnya, kilang confectionery, kilang coklat ni dia menggunakan koko. Macam 3-in-1, minuman 3-in-1 contoh kan dah ada. Is it macam tu? Lebih kurang macam tu. Jadi dia tak perlu nak beli basingan lah. Dia beli sekali jalan je. Ini way forward lebih kepada bagaimana untuk memperkasakan industri pembuatan menggunakan gula. Bermaksudnya penggunaan gula ni dia tak akan terhenti dekat situ sajalah. Maksudnya dia akan berkembang maju lagi. Maksudnya bukan, tak tahulah, mungkin selepas ni sekarang ni kita dengar F&B lah banyak kan. Tapi mungkin selepas ni macam contoh Brazil kan, dia dah beralih kepada sumber baru mungkin.
Ya. Tapi itulah. Dan macam contohnya, macam industri macam contohnya, kami pun dah mula menceburi premix ni. Ya, premix. Dan memang keperluan premix ni bukan di Malaysia. Ya. Dia lebih kepada ekspor. Jadi keperluan di luar. So dia menukar koko. Ya. Tapi dia pun nak gula juga. Sebab bahan dia punya bahan dia mungkin dia nak buat coklat, dia nak buat minuman coklat dan sebagainya. So benda tu dah siap. Alright. So itulah way forward lah. Okay. Jadi itulah Azrin. Kita dah dengar macam-macam tadi daripada awal tadi, masa cepat, cukup cepat. Tapi itulah mungkin tak tahulah, mungkin kalau kita boleh set lain hari kan mungkin kita bersembang lagi bab gula ni. So, dalam aspek penggiat industri ni sebenarnya ada banyak lagi angle yang kita boleh tahu dan belajar. Betul, yang belajar macam tadi pun banyak terminologi, terma-terma baru yang kita dengar dan kisah. Saya pun tak sangka kata semenjak gula ni telah diperdagangkan semenjak zaman dulu lagi. Pedagang-pedagang Arab bawa, tapi kita tak tahulah bentuk gula tu yang sebagaimana kan. Jangan kita anggap macam sekarang kan. Generasi baru Perak dan Negeri Sembilan kita tahu dah ada kilang gula. Di Perak dah ada dulu ada kilang gula dan sebagainya. Jadi itulah yang orang kata kita dapat hasil perkongsian melalui program podcast Borak Santai SKB pada kali ini. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih amat sangat kepada Tengku kerana sudi hadir, dan kita doakanlah supaya industri ini berkembang maju lagi, baik untuk negara kita dan juga mungkin untuk rakyat. Tapi yalah, ada pihak yang cakap gula ni, tapi sebenarnya banyak lagi orang kata kita melihat dari segi aspek positif lah. Kita melihat aspek positif supaya industri gula ni dapat berkembang maju lagi dan mendatangkan semua ekonomi kepada kerajaan, mungkin kepada negara. Dan kita harus juga tajuk kali ni memberi satu dimensi baru pada penonton. Itu sudah pasti. Knowledge baru tentang gula yang kita selalu perlu tahu. Jadi saya rasa itu saya untuk kali ini. Jadi kita berjumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa untuk share, like dan follow kami punya Facebook, platform kami, Facebook, di YouTube kami ada. Jadi bagus untuk penonton-penonton semua. Jadi saya sudahi wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Selamat puasa. Terima kasih.